Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang berbahagia ini dapat sekali lagi kita bersama-sama berkumpul dalam masjid ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat juga kita menaikkan solat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah serta kekuatan yang diberikan oleh Allah agar dapat kita melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati saudara pengurus masjid dan imam, terbilang, tersiap ahli jemaah sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan kongsikan tajuk tentang keburukan bersifat bakhil dan kelebihan orang yang bersedekah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurniaannya, menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebut, kata Allah, sesungguhnya manusia tu bakhil dengan harta yang dikurniakan oleh Allah. Ini yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu sebab kita orang Melayu ni, bakhil kita panggil banyak gelaran. Bakhil pun kita panggil dia, kedekut pun dia juga, tangkai jering pun dia juga, kerak nasi pun kita kata dia juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Banyak gelaran orang yang bakhil ni. Kata Allah, bakhil ni pertamanya orang bakhil manusia ni jadi bakhil. Kenapa? Sebab dia tak rasa harta yang dia ada, duit yang dia ada tu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Aku ni dia kata kaya, bukan senang nak jadi kaya ni dia kata. Aku berniaga pagi petang siang malam. Hang senang-senang nak minta no. Aku dia kata payah nak cari harta ni. Tu orang kedekut, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga kadang ada manusia ni dia kaya dengan sebab dikurniakan oleh Allah dengan akal yang pandai, cerdik dia. Dia kata dia kata mengaji sampai luar negara tu. Pergi ke Amerika, pergi ke England, pergi ke Jerman mengaji. Bukan senang dia kata nak jadi pandai ni. Dengan sebab dia pandai tadi tu, dia boleh jadi doktor, boleh jadi arkitek, boleh jadi engineer, orang pandai. Tuhan kurniakan dengan sebab tu harta yang banyak. Tiba-tiba ada manusia kadang-kadang dia jadi kedekut. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Oleh kerana itulah kata Allah, janganlah kamu menyangka bahawasanya kebakhilan itu baik bagi kamu. Bakhil dengan barang yang telah dikurniakan oleh Allah. Itu sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama ni kena kenal Allah. Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal akan Tuhannya,
maka dia akan mengenal akan dirinya. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah. Kita balik semula. Kalau kita tanya manusia ni, siapa yang jadikan langit dan bumi? Orang akan jawab yang jadikannya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tanya siapa jadikan makhluk ni, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan ni, nescaya orang akan jawab yang jadikannya dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita tanya pula, siapa yang jadikan rumah? Orang akan jawab manusia. Siapa yang jadikan kereta? Orang akan jawab manusia yang jadikan. Siapa jadikan motosikal, kenderaan kita yang kita guna ni, semua alat-alat yang jentera yang kita guna ni, siapa jadikan? Orang akan jawab manusia yang jadikan dia. Dia tak nampak dah adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawapan tu betul ke tidak? Manusia yang jadikan rumah, manusia yang jadikan kereta. Jawapan tu tak betul, tak berapa tepat jawapan tu. Kenapa tak tepat? Manusia ni sebenarnya hanya mencipta barang yang dikurniakan oleh Allah. Tu. Yang betulnya siapa yang ciptakan rumah? Manusia. Tapi siapa yang jadikan rumah tu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan bukit-bukit, gunung-gunung batu tu ada simen, boleh tak kita buat rumah? Tak boleh. Kalau Tuhan tak jadikan pokok-pokok kayu, tak tumbuhkan pokok-pokok kayu, boleh kita buat rumah? Bangunan pun tak jadi. Jadi siapa yang jadikan rumah tu? Hakikatnya yang jadikan rumah tu ialah Allah. Manusia tu cipta je. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah juga kalau kita katakan tadi kan, kereta tu siapa yang jadikan kereta? Orang jawab manusia yang jadikan. Tak, manusia tak jadikan kereta. Yang jadikan kereta tu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dia cipta je, lepas satu, lepas satu, lepas satu. Tapi siapa yang jadikan dia? Yang jadikannya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tahu Allah Ta'ala yang jadikan. Kalau Allah Ta'ala tak turunkan besi daripada langit ke dalam bumi ni, ada tak biji timah untuk kita jadikan besi? Tak ada. Jadi Allah Ta'ala yang turunkan besi tu, sampai manusia ni boleh buat kereta dengan besi yang diturunkan oleh Allah tadi tu. Jadi siapa yang jadikan kereta, kapal terbang, bas, siapa dia? Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak keluarkan daripada pokok getah tu getah, boleh kita buat tayar kereta? Tak mau dia. Ada orang cuba buat tayar kereta pakai spring, tak jadi juga. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala tak keluarkan daripada dalam laut itu petroleum, boleh berjalan kereta? Tak boleh. Kereta tak berjalan, kapal terbang tak terbang, jet pun tak boleh nak pergi angkasa, roket tak boleh nak pergi angkasa. Sebab apa? Tak ada minyak dia. Tapi Allah Ta'ala keluarkan minyak daripada dasar laut. Tuhan tumbuhkan pokok getah, keluarkan getah. Tuhan turunkan besi, maka manusia dapat cipta kenderaan. Maka manusia hanya mencipta, tetapi yang menjadikannya siapa? Yang menjadikannya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata tadi, kalau kita mengenal Allah, maka kita akan kenal diri kita. Nak bawa ke mana tuan-tuan yang rahmati Allah? Nak bawa kepada harta. Tu. Harta ni siapa bagi? Yang kita boleh jadi jutawan, yang kita boleh jadi orang kaya, yang kita boleh senang ni, siapa yang bagi harta? Adakah kerana usaha kita ni ataupun kerana kepandaian kita? Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalaulah kita ni dapat harta dengan sebab kita pandai. Katalah kita dapat harta dengan sebab kita pandai. Jadi dengan sebab kepandaian kita tu, kita dapat pegang jawatan yang bagus, kita dapat kerja yang bagus, harta pun banyak dapat. Nak tanya tuan-tuan yang rahmati Allah, siapa yang memberikan akal yang kita pakai itu? Siapa bagi? Itu sebab Allah Ta'ala tak ciptakan manusia ni semua sama tak? Allah Ta'ala ciptakan orang gila, Allah Ta'ala ciptakan orang lembab, Allah Ta'ala ciptakan orang bengong, Allah Ta'ala ciptakan orang lembam, dan Allah Ta'ala ciptakan orang cerdik macam kita ni. Tuhan kurniakan kecerdikan. Kenapa Tuhan bagi macam tu? Supaya kita merenung, kita melihat. Cuba tengok Allah Ta'ala ciptakan orang gila. Orang gila apa pun tak boleh buat.
Makan pun dia tak reti. Duduk bawah jembatan je dia, duduk di bus stand je. Kan? Rambut pun tak reti nak sikat, makan pun orang bagi, kerja ada orang nak bagi, tak ada. Harta ada, harta pun tak ada. Sebab apa? Gila. Dia nak ke jadi gila? Tak. Kenapa dia jadi gila? Tuhan tak bagi dia akal. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah. Orang lembab, kita tengok orang lembab tu. Mengajar orang lembab ni bukan senang. Satu kelas lebih kurang paling ramai pun 3 orang. Tu pun ramai dah tu 3 orang. Orang kata cikgu mengajar orang lembab, dia kata senang lah. Dia kata sindrom Down, mengajar seorang 2 je. Engkau pergi masuk, pergi ngajar dia. Nak tahu tuan-tuan yang rahmati Allah. Tapi bagi handphone dia laju je. Nah tu lembab-lembab pun handphone laju dia. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah, tu manusia kan. Nak ceritanya, tengok orang lembab, siapa nak ambil kerja? Tak ada. Tapi kita dikurniakan akal oleh Allah. Jadi siapa yang kurniakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan akal yang dikurniakan Allah tu, kita dapat kekayaan. Jadi siapa yang bagi kekayaan tu? Yang bagi kekayaan tu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai kita tengok orang yang kaya, anak dia gila. Duit berjuta dalam bank, tapi anak gila. Boleh dia beli akal, pergi hospital, tuan doktor, saya nak beli akal ni. Saya nak beli otak anak saya ni, elok pulihkan dia jadi orang normal balik. Boleh tak? Tak boleh. Bodoh pun kita tak boleh nak jadikan dia pandai. Kalau kita banyak duit, dia jadi lembab pun kita tak boleh nak jadikan dia cergas balik. Tu kalau Tuhan dah jadikan dia macam tu, tuan-tuan yang rahmati Allah. Siapa yang bagi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita balik kampung, kita ingat lagi kan, ni kawan kita sekolah dulu, aku kenal dia ni. Dalam kelas kalau periksa nombor 1 je, sampai masuk sekolah menengah pun dia nombor 1. Tiba-tiba kita jumpa, apa hal duduk bawah jembatan ni? Gila dia. Dulu bukan main pandai lagi, gila dia. Tuhan tarik akal dia. Bukan tak boleh Tuhan tarik, ada. Tahun akhir dah ke jurusan doktor, tuan-tuan ambil jurusan doktor tahun akhir dah. Tapi periksa, last kali periksa tak lulus. Gila dia. Ada duduk di tempat saya tu. Gila dia, tak guna apa dah. Duduk rumah apak dia. Dulu ambil jurusan doktor tu. Ada orang macam tu. Berapa ramai orang pandai jadi gila. Sebab apa? Tuhan tarik nikmat. Kita jangan sombong tu, sebab Tuhan bagi. Lalu kata Allah, bila Tuhan bagi, maka jangan kamu menyangka, kata Allah, bakhil dengan barang yang dikurniakan oleh Allah tu baik bagi kamu. Sebenarnya kata Allah, dia keburukan bagi kamu. Aku minta sikit, dia bukan minta semua. Sikit dia Tuhan minta, kena bagi. Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita apa tadi? Nak ceritanya, kalau Allah Ta'ala sebut, kita ni bakhil dengan barang yang dikurniakan oleh Allah. Tuhan kata, aku yang kurniakan dia. Lagu mana Tuhan kurniakan? Dengan Tuhan berikan akal. Tu belum kita sebut bab tauhid, tuan-tuan yang rahmati Allah. Kalau tuan-tuan biasa mengaji bab tauhid, ada 4 pegangan manusia terhadap tabiat kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ada boleh manusia ni, ada orang yang jadi kufur, ada orang yang jadi fasik, ada orang yang jadi bid'ah, ada orang yang jadi jahil. Satu je yang selamat, orang yang berpegang macam mana dengan kekuatan tabiat yang Tuhan berikan ni. Adakah kekuatan kita ni, tabiat kita ni memberi kesan kepada hidup kita ni? Dengan sebab kita kuat, dengan sebab kita pandai, adakah kepandaian kita tu boleh kita capai cita-cita? Ataupun Tuhan yang bagi? Ini tuan-tuan yang rahmati Allah, dalam bab tu ramai manusia ni salah pegangan dia. Panjang kita nak hurai benda tu, insya-Allah. Kalau masa datang kita jumpa, kita akan hurai dan mengaji tauhid, dan tahu kan macam mana pegangan terhadap pegangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah selepas Allah Ta'ala ciptakan manusia, kemudian Tuhan serahkan hidup kita ni, kita uruskan? Tuhan ciptakan kita, kemudian Tuhan serahkan kepada kita untuk uruskan. Pandai engkau lah nak hidup. Kau nak jadi kaya, pandai engkau lah. Kau nak jadi pandai pun, pandai engkau lah. Allah Ta'ala kata, aku tak masuk campur. Adakah macam tu? Ataupun Tuhan ciptakan manusia, tetapi semuanya ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh manusia. Itu pegangan tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab tu pun ada manusia tergelincir iman dia. Bila dia pegang hakikat, dia pegang bahawasanya Allah Ta'ala ciptakan makhluk, kemudian makhluklah yang memerintah diri dia. Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita kata, kalau manusia ni boleh jadi kaya dengan sebab dia kuat bekerja, dia tak pandai mengaji, tak pandai, tapi berniaga pandai. Masuk pasar malam sana, masuk pasar malam sini, berniaga, maju dia. Mengaji tak tinggi pun, tapi berniaga ni maju jadi kaya. Bila kita minta sedekah, dia kata ada orang datang minta derma, minta sedekah, minta zakat. Dia kata engkau senang-senang nak minta.
Aku dulu, dia kata, daripada bawah ni nak berniaga susah, dia kata. Ni jenuh aku ni, dia kata. Dengan sebab aku kuat berniaga ni, Tuhan bagi aku kaya, dia kata. Betul tak tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Perkataan tu betul. Tapi kadang manusia tu letak silap je. Dia letakkan dengan kekuasaan dia tadi tu, kekuatan dia tu, dia dapat jadi kaya. Dia lupa tuan-tuan yang rahmati Allah. Cuba tengok. Berapa ramai orang yang masuk dalam bersamamu tu. Tengok yang masuk bersamamu tu kan. Dia kata, saya ni dulu kerja bagus. Gaji bulan beribu gaji. Tapi dah sakit, dah dialisis macam ni, saya tak boleh nak kerja dah. Hilang punca pendapatan saya. Saya ni dia kata dah kena kanser, tak boleh nak buat apa dah. Terpaksa orang minta bantuan sana, minta bantuan sini. Ni kita tadi tu Tuhan bagi sihat 50 tahun hidup, 50 tahun sihat. Sakit sikit-sikit je, demam, kadang seminggu demam, lega balik. Tapi Tuhan tak uji kita dengan sakit yang berpanjangan, sakit yang teruk, sakit yang kuat, kita kata. Jadi kita boleh dengan sebab tu, dengan sebab kesihatan yang Tuhan bagi tu, kita boleh mendapat harta. Jadi siapa yang bagi harta tu? Yang bagi harta tu ialah Allah. Yang melalui mana dia bagi harta? Melalui kesihatan yang diberikan oleh Allah berbanding orang yang tak diberikan sihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Lalu kata Allah, sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Selagi kata Allah, orang yang bakhil dengan harta yang dikurniakan tadi, kami akan kalungkan hartanya pada hari kiamat. Bakhil sampai tak keluar zakat. Umpama Qarun kan. Qarun bakhil dia. Bila Nabi Musa minta zakat, kata Qarun, wahai Musa, dia kata, dulu aku susah, engkau ada bantu ke? Kata Nabi Musa, wahai Qarun, kau lupa ke dulu aku yang doakan kau dengan Allah? Tak ada, dia kata. Aku ni kaya sebab aku berusaha sendiri, kata Qarun. Dia lupa dah yang doakan dia kepada Allah tu ialah Nabi Musa. Terlupa dah Qarun. Tu kata Allah, sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang macam ni pada hari kiamat nanti Tuhan akan kalungkan harta yang dia kedekutkan tu di atas batang leher dia. Kalungkan dia. Ni kata Allah. Nak sangat simpan ni, kau ambil sekarang ni. Sampai tak keluar zakat, tuan-tuan yang rahmati Allah. Tu Nabi sebut. Kata Nabi, barang siapa yang dikurniakan oleh Allah dengan harta, kemudian kata Nabi, dia tidak mengeluarkan akan zakat hartanya, nanti kata Nabi pada hari kiamat Allah Ta'ala akan rupakan hartanya menjadi seekor ular yang namanya Syuja'ul Aqra, ular yang berkepala botak. Kenapa kata ulama ular tu kepala dia botak? Kerana bisa yang ada di dalam tubuh dia tu menyebabkan tak tumbuh satu apa pun di atas kepala ular tu. Kata Nabi, dia memiliki dua taringnya dan dia akan menelan manusia dengan dua rahangnya sambil dia mengatakan, wahai manusia, aku inilah harta yang kau timbunkan dalam dunia dulu. Aku ni harta yang kau tamak kedekutkan tu sampai tak keluar zakat tu. Hari ni aku dijelmakan oleh Allah jadi seekor ular. Dia akan telan manusia tu. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kalau harta yang berbentuk kita kata wang ringgit, tanah. Kalau emas yang tak kita keluarkan zakat, nanti jagalah kita. Lagi besar emas yang tak kita keluarkan zakat tu tuan-tuan yang rahmati Allah, Tuhan akan kelarkan dia streka di muka, di dahi dia, di ponggong dia, di lambung dia, rasalah. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu sebab emas ni, emas tuan-tuan yang rahmati Allah ada dua bahaya dia. Pertama, suami lah tuan-tuan. Kita ni orang perempuan kadang-kadang dia senang bang, dia kata nak minta belilah, dia kata rantai ni langsung tak ada, rantai tangan langsung tak ada, dia kata belilah satu rantai lipan ke, rantai basikal ke, rantai traktor ke, dia beli satu, dia kata. Ni kan, ni tuan-tuan yang rahmati Allah. Kita ni bukan tak nak beli, tapi kadang-kadang beli tu tak ada keuntungan. Kalau kita beli ni dapat pahala untung juga. Kadang-kadang habis dah 5,000 rantai tu, beli rantai 5,000 tu. Tiba-tiba dosa yang dapat, rugi tuan-tuan yang rahmati Allah. Tak guna kita beli. Tu kalau dia mengaji tak apa. Yang di muslimat ada belakang tu tak apa, dia mengaji, dia tahu. Yang tak mengaji tu kadang-kadang kita beli tuan-tuan yang rahmati Allah, tiba-tiba dia pergi kerja, pergi pejabat, tiba masa mesyuarat dia pun letak tangan gitu, goyang gitu kan. Dan ada buah tu letak gitu je. Tuan-tuan yang kerja pejabat tahulah. Seorang lagi kejap lagi kawan ni buka gitu, kawan ni pun situ pula. Tu tak jadi tu. Dah nampak aurat dia.
Aurat dah nampak, yang pertama aurat. Yang kedua dia pakai itu untuk tunjuk kepada manusia. Dah dosa yang dapat. Beli mahal, dosa pula dapat. Tu ruginya tuan-tuan dan rahmati Allah. Kalau kita kata kau ni aku belikan rantai ni pakai untuk suami, mana ada. Malam-malam nak pakai kat rumah rantai tak ada. Tak guna dia kata beli kat rumah. Ni tuan-tuan dan rahmati Allah. Tu kalau rantai. Kalau kalung yang kita belikan dia mula nak seng-seng dia punya tudung tu. Kan tak nampak sekali lagi. Seng-seng tudung dia baru nampak kan. Balik kampung kau seng-seng. Oh ini besar rantai nampak. Oh dia kata ni harga ni 90,000 ni. Ni tuan-tuan yang rahmati Allah. Siapa dapat tanggung dosanya? Yang tanggung dosanya kita. Tu kadang-kadang kita nak tak beli pun payah, beli pun sakit. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya-Allah muslimat kita yang mengaji tu dia faham. Beli ni untuk hiasan pakai untuk suami itu dapat dia. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpan pula kena zakat. Tak kena tak bayar zakat dia, nanti di hari kiamat Tuhan sedekahkan pada kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW, kata Nabi, jauhilah kamu akan sifat zalim. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kata Nabi, takutlah kamu akan sikap sifat zalim. Sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Wattaqul fuhsya fa innallaha la yuhibbul fuhsya wala tafassukha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya takutlah kamu akan perkara yang keji dan perkataan yang keji. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada perbuatan yang keji dan perkataan yang keji. Wa iyyakum wasukha. Kata Nabi, takutlah kamu akan sifat bakhil. Sesungguhnya kebakhilan itu, kata Nabi, telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Maka kata Nabi, sesungguhnya sifat bakhil akan menyuruh kamu melakukan kezaliman. Maka kamu akan melakukan kezaliman. Itu Nabi sebut, jauhkan sifat bakhil. Kerana kebakhilan itu membinasakan orang sebelum kamu. Contohnya kita katakan tadi Qarun. Dan kata Nabi, sesungguhnya sifat bakhil itu akan menyuruh kamu melakukan kezaliman. Apa tuan-tuan yang rahmati Allah? Contoh mudah kita kata, sifat bakhil ni menyuruh kita melakukan kezaliman. Katalah kadang-kadang di masjid kita ni ada kenduri kan? Ataupun kita kata di surau kita ada kenduri. Bila kenduri tuan-tuan dan rahmati Allah, kambing golek ke, ikan siakap masak tiga rasa ke, ataupun kita kata ayam golek ke, ayam masak kari ke, ni tuan-tuan, kambing masak kari ke, kita kenduri di masjid di surau, tiba-tiba kita ni orang pertama makan duduk depan sekali kan. Makan duduk depan sekali. Orang belakang tu makan kuah je lagi, macam kucing je dia. Kau makan kuah je lah kata kan. Kenapa macam tu? Sebab orang depan tu ada sifat bakhil. Rasa tak cukup, rasa tak cukup, rasa tak cukup. Yang menyebabkan kadang-kadang kita ni makan hak orang lain. Sepatutnya ambil seorang seketul, kita ambil sampai 2-3 ketul. Orang belakang tak makan dah dia. Tu sifat bakhil. Tu kata Nabi, sesungguhnya bakhil tu akan menyuruh kamu melakukan kezaliman dan kamu akan melakukan kezaliman. Zalim pada orang lain. Tu belum cerita yang kita makan tu halal ke tidak yang kita makan tu. Yang kita ambil sampai 2-3 ketul tu halal ke tidak. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dah ambil 2-3 ketul tu, dia pun duduk sebelah kita. Kita pun makan tak ada lauk. Dia kata, hai, diet ke? Dia kata, makan tak ada lauk ni. Ni tuan-tuan yang dah boleh tanya pula dia lagi. Mana nak ada kau dah makan dah rembat habis dah pun. Ni tuan-tuan yang rahmati Allah tu manusia. Kita kalau tu sebabnya, kita kalau ada kenduri, kadang-kadang yang kenduri tu pula guna catering. Kan? Catering ni kadang-kadang bila kita tempah untuk makan berapa orang ni, makan untuk 100 orang. Dia buatlah untuk 100. Lebih pun kadang-kadang lebih untuk 2-3 orang je makan. Tapi kalau kita dah ambil dulu dah, tuan-tuan yang orang belakang tak dapat dah. Ni. Kadang-kadang yang bertahlil tu, jenuh bertahlil. Tiba-tiba keluar-keluar tengok-tengok nasi bungkus dah tak cukup dah. Tadi kata buat berapa ni? 300. Yang datang 200. Tak cukup nasi bungkus. Dah mula dah rugi betul aku bertahlil tadi. Jenuh mengangguk kepala gitu-gitu pusing. Nasi tak dapat dia. Balik memang tak ikhlas kan? Tu saya lah tuan-tuan semua wali Allah tak apa. Saya tu kadang-kadang ya Allah kita dah lah balik lambat ni. Suruh tahlil tak apa. 1000 kali tahlil tak apa angguk. Tiba-tiba keluar satu pun tak ada.
Tuan pengerusi umum pula tadi dia kata di luar tu ambil ya seorang satu nasi Arab. Kita pun sedap nasi Arab ni. Tengok-tengok tinggal Elio je lagi. Tu saya lah tuan-tuan, bagus semua. Ni semua wali Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dia kerja. Ni tuan-tuan yang rahmati Allah kan. Mula tu ikhlas dah dia. Tapi bila keluar tengok nasi tak ada, lemah kita. Ni tuan-tuan yang rahmati Allah, bukan salah orang yang buat kenduri itu, tapi salah kita. Tapi ingat tuan-tuan yang rahmati Allah, yang kita makan tadi tu 2-3 bungkus kita bawa balik tu bagi makan anak isteri tu, halal ke tidak makanan tu? Tu yang Nabi kata tadi tu kan. Takutlah kamu akan sifat bakhil. Sesungguhnya kata Nabi, sifat bakhil ni akan menyuruh kamu melakukan kezaliman. Rasa tak cukup. Dia akan timbul dalam diri kita ni, akan timbul rasa macam tu. Tapi ingat, kalau kita ambil ni hak orang ni, aku zalim ni, ramai lagi orang dalam tu. Kita tunggu, kalau nak ambil pun tunggulah, nanti dah orang balik semua. Kalau ada rezeki, ada. Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang belum makan lagi nak bungkus dah dia. Nak standby bungkus. Kenapa ni pakcik? Nak bungkus dah kata anak kat rumah nak makan juga. Orang lain pun ada anak, kalau semua bungkus habislah. Siapa nak makan lagi? Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Tapi bukan sinilah, ni orang Afrika kan. Afrika tu lapar, kita ni kenyang semua. Contoh ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya kata Nabi, sifat bakhil ni akan menyuruh kamu, kata Nabi, melakukan dosa, dan kamu akan melakukan dosa. Dan ia juga akan menyuruh kamu untuk memutuskan tali silaturahim, dan kamu, kata Nabi, akan memutuskan tali silaturahim. Tu sifat bakhil ni. Tuan-tuan yang rahmati Allah, berapa ramai orang yang tak balik kampung, putus tali silaturahim. Sebab apa? Sebab harta pusaka sikit je pun. Banyak mana pun, kadang-kadang tuan-tuan yang rahmati Allah, setengah hektar ladang sawit je, kebun sawit tu setengah hektar, berebut adik-beradik. Yang dia tu pun kaya, adik dia tu miskin, bagilah. Itu sebab kita hari ni kalau di jabat agama, kita akan bagi secara pusaka. Lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Kemudian kita akan panggil balik, tuan, kalau boleh kita kata bagilah sama rata. Lepas ni bagilah sama rata, islahkan dia. Maka yang lelaki pun bagi sama rata lah. Tak apalah, ni adik-adik kita juga. Dulu kan kita tidur dengan dia sebantal, sekelambu, setalam makan dengan dia. Kenapa kita tak boleh nak bagi-bagi harta? Kedekut sangat ke kita ni? Tak miskin tuan-tuan yang rahmati Allah. Kalau setengah hektar ladang sawit, banyak mana dapat? Sawit pun setan baru ada 250 sawit. Setengah hektar dapat ladang sawit, berapa sebulan? Dapatlah kot RM50. Potong-potong orang meracun lagi, orang potong sawit lagi, cop sawit lagi, dapatlah RM50. RM50 dapat. Tapi putus tali silaturahim, dapat apa? Dapat laknat Allah Subhanahu wa taala, tak masuk syurga. Rugi tuan-tuan yang rahmati Allah, tak dapat apa. Tak apalah tuan-tuan yang rahmati Allah, tu manusia. Tu kata Nabi, jangan. Sifat bakhil ni kata Nabi akan menyuruh kamu memutuskan tali silaturahim. Nescaya kamu akan putuskan tali silaturahim. Ada tuan-tuan yang rahmati Allah, ni kisah benar kan. Dia tuan-tuan yang rahmati Allah, gaji sebulan 10,000. Ni memang kita kata bukan setakat kedekut lagi, ni kedekut gila babi punya dah. Gaji sebulan 50,000 dia. Tapi rumah tu dia duduk rumah pusaka, dia tak nak baiki. Bombong bocor dah bombong dah. Orang tanya, kau ni, dia kata duit banyak, kenapa tak baiki bombong rumah ni? Dia kata kalau aku baiki, dia kata nanti adik-beradik balik, dia tu. Allahu Akbar. Boleh macam tu tuan-tuan, punya tahap kedekut gaban dah tu. Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya adik-beradik pun tak balik, barulah dia buat rumah. Mak bapak pun dah mati dah, baru dia buat rumah. Tu kedekut tuan-tuan yang rahmati Allah tu je. Tu kata Nabi tadi, bahawasanya kamu ni jangan bersifat bakhil. Kerana bakhil ni akan menyuruh kamu, kata Nabi, memutuskan tali silaturahim. Nescaya kamu akan putuskan tali silaturahim. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak naik matahari, kata Nabi, melainkan dibangkitkan di tepinya, di tepi matahari itu 2 malaikat yang menyerulah keduanya, dan mendengarlah oleh segala isi bumi, melainkan jin dan manusia. Kata Abu Darda, tiap-tiap hari ketika waktu pagi ni tuan-tuan, Tuhan akan bangkitkan 2 malaikat di kiri kanan matahari ni. Buat apa malaikat ni? Menyeru kepada manusia, tetapi tidak mendengar oleh manusia dan jin. Yang mendengarnya selain manusia dan jin. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya.
Kita mengaji daripada kecil sampailah ke dewasa, sampailah ke tua, sampai ke mati kita mengaji. Bila tanya malaikat ni ada berapa? Kita kata malaikat ni kita kata ada 10 je. Sedangkan makhluk ni paling banyak malaikat. Tuhan ciptakan dunia ni, kata Allah, aku makmurkan dunia ni dengan 4 jenis makhluk. 2 yang halus dan 2 yang kasar. Yang halus tu siapa dia? Yang halus tu ialah jin dan juga malaikat. Yang kasar tu ialah manusia dan juga haiwan. Lalu kata Allah, aku sembunyikan 2 yang halus dan aku perlihatkan 2 yang kasar. Kenapa Tuhan sembunyikan 2 yang halus? Kerana 2 yang halus ni terlampau banyak dia. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah, sehinggalah kata ulama nisbah banyaknya. 1 manusia 9 jin, 9 jin 100 malaikat. Nisbah banyak dia tu. Paling banyak ialah malaikat, tuan-tuan yang rahmati Allah. Oleh kerana tu Tuhan sembunyikan malaikat daripada manusia. Kita tak nampak malaikat ni. Kalau kita nampak malaikat, jenuh kita nak berjalan. Kiri kanan kita ada malaikat, duduk dalam majlis kita ni pun malaikat penuh. Tapi Tuhan sembunyikan, tu hikmah dia. Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat ni makhluk yang paling banyak Tuhan jadikan dia. Cuma yang wajib kita ketahui itu 10, tapi banyak lagi. Antara tugas malaikat ni ialah untuk melaknat manusia dan mendoakan manusia tu selain daripada yang 10 tu. Itu yang Nabi sebut, barang siapa kata Nabi yang menyeksa binatang, sama ada dia koyakkannya binatang tu ataupun dia tahannya binatang tu tak bagi makan, maka sesungguhnya dia mendapat laknat Allah dan malaikatnya serta segala isi bumi. Ini makhluk yang namanya binatang, tuan-tuan dan rahmati Allah. Jangan kita seksa dia. Walaupun dia tak ada akal, tapi Allah Ta'ala sebut, siapa yang menyeksa dia, koyakkan dia, tak bagi makan dia, maka Allah Ta'ala dan malaikatnya segala isi bumi akan melaknat dia. Jangan main, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itulah kata ulama, sekalipun binatang tu nama dia babi, ataupun kita katakan babi lah, kita kata tikus, kan, tikus, babi, itu binatang yang sunat kita bunuh. Memang sunat kita bunuh, tetapi tidak boleh kita seksa. Haram kita seksa. Bunuh, tapi jangan seksa dia. Babi masuk kebun kita kan, habis ubi kayu pun dia congkehnya, tebu pun dia makan dia, pisang pun ditumbangkan, tak ada kerja dia, pisang pun tumbangkan dia, tu namanya babi. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah, tu sebab babi ni Allah Ta'ala haramkan kita makan. Antara kata ulama, babi ni Allah Ta'ala haramkan dia kerana pertama, kerana sifat perangai dia tu buruk, babi tu. Yang kedua, tuan-tuan yang rahmati Allah, kenapa kata ulama? Kerana babi ni sejenis binatang yang tidak mempunyai sifat cemburu, tu babi. Dia tak ada sifat cemburu babi ni, tak macam binatang lain dia. Anjing kalau time dia mengawan, datang anjing lain dia bergaduh. Kucing pun kalau dia mengawan, datang kucing jantan lain berkelahi dia, sanggup mati dia. Tapi babi tak macam tu. Babi time dia mengawan, dia ikut giliran dia. Kau bantailah dulu, dia kata. Tu babi. Oleh kerana tu Tuhan haramkan kita makan, kata ulama. Itu sebabnya tuan-tuan yang rahmati Allah ya, sungguh juga kata ulama tu, kita nampak sungguh juga ya. Sebab apa kita lihat, orang yang makan babi ni, dia tak ada sifat cemburu. Cuba tengok orang kafir. Isteri dia duduk tepi pantai tu pakai spender dengan bra je, relax je dia. Dia tak tahu je dia. Ni tuan-tuan yang rahmati Allah. Tu dia. Kan orang kafir, cuba tengok Mak Saleh. Mak Saleh kuat makan babi. India dia tak kuat. India ada cemburu sikit. Lagi satu makhluk tu yang kata satu bangsa lagi tu kuat makan babi. Cuba tengok macam mana perangai dia. Macam itulah dia, tak ada sifat cemburu. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah, cuba tengok orang alim kuat cemburu dia. Tu sebab kadang-kadang kita tengok bini dia bungkus bini dia sampai nampak mata. Sebab apa? Cemburu Tuhan bagi. Sifat cemburu tu Tuhan bagi dia. Tu tuan-tuan, kita ni kadang kita tengok hari ni, kita ni hilang rasa cemburu. Tengok anak kita tak pakai tudung, pakai baju ketat, isteri kita pakai skirt, relax je kita. Mungkin banyak kot makan kaki-kaki babi ke, makan kita kata tulang-tulang babi ke, wallahu alam. Dalam makanan kita tu mungkin. Dengan sebab tu Allah Ta'ala hilangkan rasa cemburu dalam hati. Kalau tuan-tuan jaga makan sungguh-sungguh, jaga makan benda yang syubhat, tuan-tuan akan rasa Tuhan akan barikan pada kita ni sifat cemburu lebih pada orang lain. Kita rasa lain, tengok bini kita buat macam ni, rasa tak jadi ni. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah. Tu sebab kata ulama. Ini ulama sebut ya, maka dia kata oleh kerana itulah Tuhan haramkan kita makan babi, sebab babi itu satu makhluk yang menghilangkan rasa cemburu dalam hati kita.
Ini tuan-tuan yang rahmati Allah, nak cerita apa tadi? Nak ceritanya sekali pun babi kita tak boleh nak seksa dia. Masuk kebun jahanam, kebun kita, tiba-tiba masuk perangkap kita, siap kau. Kerat-kerat kaki dia, jangan. Kan? Jangan kita seksa dia. Nak bunuh dengan cara paling cepat dia mati. Kita tembak ke dia, kita sembelih ke dia kan. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah. Saya dulu masa mengaji ada kawan dengan anak orang asli kan. Dia masuk Islam. Nama dia Abdul Karim, masuk Islam dia. Bapak dia PJA masa tu. Polis hutan kan. Tu. Kenapa kita ni ambil PJA ni, polis hutan ni orang asli. Orang asli ni hebat lah. Tuan-tuan yang rahmati Allah, Tuhan kurniakan dia hebat. Seperti mana bajau laut kan. Bajau laut boleh menyelam dalam laut, dia boleh menyelam 10 minit tak pakai oksigen. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah, tu bajau laut dipanggil. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang asli kita tengok dia ni hebat di hutan. Dia masuk hutan tak pakai kasut. Cuba kita masuk hutan tak pakai kasut. Boleh? Askar tak boleh masuk hutan tak pakai kasut. Dia boleh masuk hutan tu, berjalan dia. Tak pakai kasut dia. Tak ada apa, relax je. Tu sebab dulu kita di belah-belah Perak ujung tu, dia ambil orang-orang asli sebagai polis hutan. Sebab mereka ni hebat dalam hutan. Dia tak pakai selipar, tak apa. Dia pakai sumpit, jadi dia boleh sumpit kita. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Kan? Anak dia masuk Islam, nama dia Abdul Karim. Daripada kolej dia masuk Islam. Bapak dia kata, engkau, dia kata, kenapa masuk Islam ni? Dia kata, kau tak nampak ke orang Islam tu jahat? Dia. Mana tak jahat, tuan-tuan yang rahmati Allah? Orang kita ni pergi masuk tempat orang asli tu, bawa anak dara dia. Pergi hari Sabtu Ahad bawa anak dara dia. Bagi duit sikit, anak dara dia ikut. Jahanam anak dara kawan tu. Bapak dia kata tak guna, dia kata. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah. Dia kata bukan Islam tu yang jahat, orangnya yang jahat. Ni tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف درجة العالية الرفيع وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sikit lagi baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tanya dia, kata Karim, dia kata orang asli ni dia makan babi, dia sembelih ke tak? Babi ni kata sembelih pun tak guna, sembelih pun haram, tak sembelih pun haram. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak payah sembelih lah dia kata. Buat apa? Pukul dengan
dengan beruti. Dekat mana nak pukul? Dekat hidung dia. Pukul dekat hidung dia kata. Sekali pukul mati dia. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita seksa. Sama juga tikus kan. Tikus kita dah masuk dalam rumah, kita perangkap tikus tu masuk dalam rumah, dapat tikus. Siap kau. Tikus ni tuan-tuan yang rahmati Allah, makhluk yang suka ambil barang, korek barang yang kita simpan tu tikus kan. Masukkan dalam tapawai tu, biskut ke kita tutup ketat-ketat, dia tak buka tapawai tu, dia gigit keliling tu kan. Tu kerja tikus. Tu tuan-tuan yang rahmati Allah kan. Ada ulama mengatakan, dia kata apa? Manusia ni akan dibangkitkan oleh Allah Taala pada hari kiamat mengikut keadaan hidup di atas muka bumi dulu. Tu sebab dia kata kan, ni bukan hadis lah, ni ulama sebut. Kata ulama, nanti ada manusia yang Allah Ta'ala bangkitkan seperti rupa tikus, dia kata. Kenapa? Sebab dalam dunia dulu suka korek rahsia orang. Orang simpan rahsia itulah dia korek macam tikus. Dia korek rahsia orang tu. Muka nampak jurus dah tikus tu kan. Nampak bermisai dia, kadang-kadang tikus tu ada janggut dia. Kadang kita ni dapat tangkap tikus masuk dalam perangkap kan, masuk dalam tu. Kita nak bunuh dia, kesian. Tengok muka gitu je. Tu macam tu lah. Kadang-kadang orang yang suka korek rahsia kita ni, yang jahanamkan kita ni, kawan kita juga, duduk depan kita bagus kang main dia ni. Rupa dia lah yang jadi dalang dia, tuan-tuan dan rahmati Allah. Tu tikus. Ada ulama kata apa? Orang yang tak cukup dalam dunia, yang suka rasa tak cukup, bagi orang lain dia ambil. Bagi dia pun dia ambil, bagi orang lain pun dia ambil. Orang macam ni atau ulama nanti dibangkitkan oleh Allah rupa monyet, rupa kera dia. Sebab apa? Kera tu kita bagi kan. Kera kalau kita bagi dia pisang, dia tangkap. Bagi kawan dia pisang, dia rampas dia. Bagi lagi dia sepit dengan kaki dia. Tu kera nama dia. Orang lain punya pun dia nak, dia punya pun dia nak. Jangan tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tikus ni kan, kita dapat perangkat tikus tu, kita nak bunuh dia, kalau kita rendam dia tu lambat mati, tu seksa juga. Kadang dia punya nyawa tu panjang, kita rendam dia, angkat ke atas, hidup lagi dia. Tu pukul dia tuan-tuan yang rahmati Allah. Jangan bakar, pukul dia, bagi dia mati. Ni tuan-tuan yang rahmati Allah, cerita apa tadi? Malaikat dan Allah Ta'ala dan malaikatnya melaknat orang yang menyeksa binatang. Tu antara tugas malaikat. Jadi kata Abu Darda, tiap-tiap pagi ketika naik matahari ada dua malaikat, menyerulah kepada segala isi bumi yang tidak mendengar oleh manusia dan jin. Manusia tak dengar, binatang dengar dia. Tu orang tua-tua dulu kan, bila lembu tu dia tengah makan, elok dia makan, tiba-tiba dia berhenti, lembu kan. Dia tengah makan, dia berhenti, dia berhenti. Telinga dia macam tu je, kejap pusing telinga lembu tu. Kata orang tua-tua, dia kata lembu ni, dia kata dengar ni orang kena seksa dalam kubur tu. Ni tuan-tuan yang rahmati Allah, ada kebenaran juga. Sebab apa? Makhluk ni dia mendengar segala seruan daripada makhluk-makhluk yang manusia tak dengar. Jin berkata, begitu juga malaikat berkata. Yang dengarnya siapa? Makhluk selain manusia dan jin. Tu haiwan dia dengar. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebut kan, ketika mana haiwan tu mendengar orang yang diazab oleh Allah Ta'ala, dan dia dengar orang yang menjerit tu, dia terhenti makan dia. Maka kata ulama, kalaulah makhluk tu, binatang tu, dia boleh berfikir, dia tahu macam mana orang yang dia dengar tu, orang yang kena azab, nescaya tidak ada satu pun haiwan yang gemuk. Tak ada haiwan gemuk. Tetapi oleh kerana dia tak tahu apa yang dia dengarnya tu, lepas tu dia makan balik. Tapi masa dia dengar tu, dia berhenti makan tu. Punya dia dengar, takutnya dia kata, ayam tuan-tuan rahmati Allah kan, ayam dia tengah makan tu, berhenti ayam tu, tengok je. Tuan-tuan duk kampung tahu kan, ayam dia tu berhenti makan. Kenapa? Dia dengar apa dia kata ni, siapa menjerit ni, dia kata ni. Tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kata Abu Darda, naik malaikat. Apa kata malaikat? Wahai manusia, dia kata, sesungguhnya dia kata pendapatan nikmat yang sedikit mengingati Allah lebih baik daripada nikmat yang banyak tetapi lalai daripada mengingati Allah. Wahai manusia, ketika kita keluar cari makan tu, kata malaikat, wahai manusia, dia kata, nikmat ni sedikit tapi ingat Allah lebih baik daripada kamu dapat nikmat banyak tapi lalai daripada mengingati Allah. Tak guna juga. Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi kita naik basikal 6 km naik basikal, tapi semayang tak semayang. Subuh tak sampai ke surau, ke masjid tak sampai, tak guna.
Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Jogging satu taman berjogging. Tapi tak pernah nak pijak surau, tak pernah nak pijak masjid. Semayang pun tidak dia. Tak guna tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kata malaikat. Banyak nikmat, lupa dengan Allah, tak guna. Sikit nikmat, tapi ingat Allah, tu yang lebih baik. Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah kita ni sampai dah di satu masa, kita ni dah sampai zaman yang Nabi kata, seakan sampai kepada umatku banyaknya berlaku kematian. Ini kita zaman kita ni banyak berlaku kematian ni. Zaman yang Nabi sebutkan, banyaknya berlaku kematian. Mati pula hal keadaan mengejut. Sihat pun mati, sakit pun mati. Muda pun mati, tua pun mati. Nak mati pun mati, tak nak mati pun memang tetap mati dia. Diet pun mati, tak diet lagi cepat mati. Bersenam pun mati, tak bersenam pun mati zaman ni. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah, kalau kita rajin perhatilah. Tuan-tuan kira bulan ni saja berapa ramai orang muda yang 30-an mati dengan orang tua 90 tahun tak mati dia. Itu tuan-tuan yang rahmati Allah, Tuhan bagi kita tengok kita ni. Tu zaman kita ni. Jangan kita kata dia kata kalau aku bersenam ni aku boleh sihat. Tak jamin. Tengok pemain bola itu hari kan, main penjaga gol Terengganu tu. Jangan kata dia tak bersenam, hari-hari dia training, malam main bola, tapi kena jantung juga, mati juga dia. Semalam tergolek tuan-tuan yang main badminton tu tergolek jatuh kan. Guru besar dia sahabat berenam semalam kan. Tengah main badminton. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati dia. Tengah main badminton. Ni kalau kita kata tak bersenam, kan. Kadang kawan-kawan kita kata kan, kau dia kata tak bersenam ni nanti pendek umur, jangan. Sampai dah zaman kita ni dah sampai masa dia yang Nabi kata banyaknya berlaku kematian. Maka zaman kita ni kita kena banyak beribadat tuan-tuan yang rahmati Allah. Kadang-kadang kita kata kita sihat kena bunuh pula mati. Kadang-kadang kita sihat kena langgar pula mati. Tak jadi juga tuan-tuan yang rahmati Allah. Nyawa tu tuan-tuan Allah Ta'ala yang tentukan. Tu sampai dah. Satu kata Nabi, akan banyaknya berlaku kematian. Kematian dalam hal keadaan mengejut yang kita tak sedia datang dia. Kadang-kadang dia datang di waktu pagi, kadang-kadang dia datang waktu subuh, kadang-kadang dia datang di waktu malam. Tiap-tiap kali dia datang, siapakah yang dapat menolak? Siapakah yang dapat menghindarkan dari kematian? Tiap-tiap kali dia mengetuk pintu kita, tak ada siapa boleh menolak kematian. Dia akan datang juga tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mati itu merupakan permulaan daripada segala permulaan hidup. Tu mati kita kena ingat. Bukannya mati itu kesudahan hidup, tapi dia merupakan permulaan daripada permulaan hidup. Tu yang paling kita takut tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata malaikat pula, dan ketika di waktu petang ditugaskan oleh Allah Ta'ala dua malaikat tadi duduk di kiri kanan matahari tu, sambil mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, dia kata, segerakan gantinya olehmu orang yang menafkahkan akan hartanya pada jalanmu, dan segerakan olehmu ya Allah binasanya orang yang memegang hartanya yang kedekut. Segerakan ya Allah orang yang menafkahkan harta dia, kau segera ganti, dan orang yang kedekut ya Allah kau binasakan harta dia. Tuan-tuan yang rahmati Allah, satu hari kata Abdullah bin Zubair, aku berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah, mak saudara dia. Abdullah bin Zubair anak Zubair kan, ibu dia bernama Asma kan, Asma binti Abu Bakar. Jadi kakak kepada Sayyidatina Aisyah. Kata Abdullah bin Zubair, satu hari aku berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah, lalu aku berikan kepadanya 180,000 dirham. Lalu Sayyidatina Aisyah pun ambil duit tadi, dia pun berjalan di keliling kota Madinah, dia sedekahkan segala harta yang dia ada tadi. Duit tu 180,000 dirham. Sedangkan ketika itu dia berpuasa. Ketika sampai di waktu petang, maka dia menyeru kepada jariahnya, hamba dia, wahai jariahku, bawakan kepadaku juadah untuk aku berbuka. Lalu diangkatkan kepadanya roti dan minyak zaitun. Lalu kata jariahnya, wahai Aisyah, dia kata, alangkah baiknya kalau tadi kau ambilkan 1 dirham dan kau belikan kepada daging, boleh kau buat berbuka. Apa kata Sayyidatina Aisyah, wahai jariah, dia kata, kenapa engkau tak ingatkan aku daripada tadi? Ni dah duit dah habis pun tak guna dah, dia kata. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu sahabat Nabi. Maknanya dapat duit tu tak ingat diri dia, dia ingat orang lain. Kita berbeza tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Satu hari datang seorang berjumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku lapar, dia kata. Nabi kata kalau macam tu, Nabi perintahkan seorang sahabat pergi ke rumah isteri Nabi, tanyakan ada tak makanan. Pergilah sahabat tadi ke rumah isteri Nabi, tanya ada tak makanan.
Kata isteri Nabi, kami ni tak ada makanan. Dia kata, air ada, makanan tak ada. Baliklah sahabat tu jumpa dengan Nabi. Lalu kata sahabat tadi, ya Rasulullah, tak ada makanan. Nabi kata, siapa yang boleh ambil tetamu aku ni? Kata Nabi, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan dia. Bangun seorang sahabat di kalangan Ansar, dia kata, ya Rasulullah, aku akan ambil tetamu ni sebagai tetamu kau ni sebagai tetamuku. Dia pun balik ke rumah, dia pun bawa tetamu Nabi. Dia kata, apa wahai isteriku, ni tetamu Nabi SAW. Jangan kau simpan makanan sikit pun, jangan kau simpan dia. Ni tetamu Nabi ni. Isteri dia kata, wahai suamiku, dia kata, di rumah kita ni tak ada makanan. Yang ada ni pun makanan ni pun untuk anak-anak je. Apa dia kata? Anak-anak tu kau tidurkan dia dan kau bawalah keluar makanan tu. Lalu dia pun tidurkan anak dia dan bawalah makanan tu keluar, bagi kepada tetamu dia. Lalu suami dia kata, kau padamkan lampu tu, padamkan lampu. Dia pun dengan suami pun duduk di depan tetamu tadi, hal keadaan lampu dah padam. Dia pun buat makan, pura-pura makan dia. Tetamu tu pun makan, dia pun pura-pura makan, yang sedangkan dia tak makan pun. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah. Akhirnya balik tetamu tu hal keadaan kenyang, makan dia. Dia tak makan, isteri dia tak makan, anak-anak pun tak makan. Tidur dalam keadaan lapar dia. Lalu tuan-tuan yang rahmati Allah, esok berjumpa dengan Nabi. Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala takjub dan redha dengan perbuatan kamu dan isterimu, kata Nabi. Kau sanggup berlapar sedangkan tetamu kau kenyang. Allah Ta'ala redha dan takjub. Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu turunlah ayat, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Tuhan turunkan ayat. Kata Allah, sesungguhnya mereka tu, kata Allah, mendahulukan orang lain atas diri mereka sekalipun mereka berhajat. Oh, tu hebat tuan-tuan yang rahmati Allah. Ada yang kata ayat ini turun ketika dalam peperangan Tabuk. Ada seorang sahabat yang namanya Ikrimah. Dia ni cedera parah dah dia. Dia minta, dia kata, tolong bawakan aku air. Tiba dibawakan kepada dia air, dia nak minum, orang sebelah dia kata, aku haus. Dia kata, bagi orang sebelah. Orang sebelah tu nak minum, kawan sebelah kata, aku haus. Dia kata, bawa orang sebelah pula. Sampai orang pertama mati, orang kedua mati, orang ketiga pun mati. Semua tak minum air tadi tu. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, seorang sahabat diangkatkan seketul kepala kambing. Hadiahkan dia kepala kambing. Bila dia nak ambil kepala kambing tu, orang kata, dia kata, lama tak makan dah 2-3 tahun tak makan kepala kambing. Angkat pula jiran sebelah. Sampai 7 pintu kepala kambing tu, balik orang pertama tu lagi. Itu hebatnya tuan-tuan yang rahmati Allah. Kita tak macam tu kan. Kita berkorban lepas tu kan. Ada macam tu? Tak ada. Belum tanya, kepala tu dah hilang dulu dah. Belum sembelih kita tempah dah tu. Tu kepala hitam tu aku punya tu. Kepala putih tu aku punya tu. Tu kita tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang kita mengaji pada malam ni. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.